Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Bermula fardu wudu itu khabar ialah 6 perkara. Yang maklum di kita, pak basah 2 kering. Situ dah. Situ dah. Kamu 3 dah deh. Tu bahasa tak sedap tu. Bahasa pengajian baca dah. Ketiganya daripada pak basah 2 kering nekara fardu wudu, yang ketiganya membasuh 2 tangannya, tangan mutawaddi hingga siku keduanya, kedua tangan. Pada ayat Qurannya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh kedua tangan kamu hingga pada siku. Dah maklum pada kita hak Allah Ta'ala sebutnya marafiq, yakni 2 siku. Maka boleh kada kita basuh tangan betul-betul siku tak lebih sikit pun. Dah hudud sakatan Allah Ta'ala sebut dalam Quran hanya hingga pada siku. Maka boleh kada kita basuh benar-benar sampai siku je, tak lebih sikit pun. Tak boleh. Dah kalau begitu kena basuh kat mana? Kena lebih daripada siku. Allah suruh kat siku, lebih pada siku kena basuh, kena wajib. Ada hudud Allah hak kita wajib kena langgar, ada. Ada itu ni. Tapi bukan hudud hak sebab dalam jenayah tu dak lah. Hak tu kena tunai bila cukup syarat. Ada apa hak ni hudud dengan makna sakatan, hudud luas. Ni ada apa hukum hudud, satu hukum daripada bab jinayah, hak tu nama bagi hukum. Ada pun makna bagi hudud tu sendiri haddun, sakatan. Sakatan Allah semua hudud. Ni hudud Allah Ta'ala sebut dalam bab basuh tangan. Ketika ambil air semaya, sakat siku. Dah boleh kita basuh lebih pada siku? Boleh. Bukan setakat boleh, wajib. Basuh betul-betul siku, garis dulu sebelum ambil air semaya. Ni bapa dia kata tak boleh. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Siapa yang melanggar hudud Allah, maka dia zalim pada diri dia sendiri. Maka sebab tu dia ambil air semaya, dia garis dulu dengan peng. Apa nak basuh biar betul-betul siku, tak lebih sikit pun. Kenapa? Karena Allah sebut dalam Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh olehmu muka kamu dan 2 tangan kamu hingga kedua siku kamu. Dah kalau lebih pada tu tak boleh. Hudud Allah Ta'ala sebut dalam Quran kat siku. Tak. Hak ni hak kita kena pakai ulama. Kalau ikut kepala otak kita sampai siku kena garis. Tak, kena garis dengan peng. Bapa? Tak boleh lebih, dia kata. Tuhan marah. Dalam ayat hak lain Tuhan kata siapa langgar hudud Allah lebih sikit pada siku, dia zalim pada diri dia. Tak boleh faham Quran dengan kepala otak sendiri. Maka ulama lah yang mentafsirkan Quran. Ulama kata mana? Lebih sikit tu wajib. Kerana apa? Kerana tak yakin kita basuh sempurna basuhan tangan hingga ke siku. Mereka yakin bila kita lebih sikit daripada garisan siku, maka lebih sikit tu wajib. Kerana masuk dalam kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Barang yang tak sempurna benda wajib mereka dengan dia tu wajib juga. Makna tak sempurna basuh hak wajib. Mana basuh hak wajib? Hak disebut dalam Quran daripada tangan hingga siku. Ni. Maka tak sempurna basuh daripada hujung jari tangan sampai siku, mereka kena lebih sikit. Barulah orang panggil teryakin kita basuh sempurna fardu wuduk kita, yakni anggota tangan sampai siku. Siapa dia kata lebih sikit? Quran kata? Quran tak kata. Siapa kata? Ulama. Ni ulama mereka dia reti dengan kaedah. Ni reti dengan kaedah. Supaya pada ayat tayammum Allah Ta'ala sebut ni fatayammamu sa'idan.
tayyibah. Famsahu biruusikum, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Fatayammamu, apabila mu tak ada air atau tergendala daripada nak guna air ada lebih pada 2 kolah tapi tak boleh guna. Kenapa? Penyakit ni doktor kata tak boleh guna ni. Kalau guna tinggal paruk lebih paruk. Paruk tak sembuh, paruk huduh, jadi cacat pacak indera kau guana anggota tubuh badan, maka dibenar kita fatayammamu sa'idan tayyibah. Tuju olehmu pada tanah debu yang baik. Lepas tu famsahu biwujuhikum wa aidikum. Maka hendaklah kamu sapu daripada debu tanah itu pada muka kamu dan 2 tangan kamu. Tak sebut ilal marafiq. Ada ni. Dah tayammum siapa mana? Kata puak Wahabi sak tayammum siapa? Ni lah. Ni bukan ni pergelangan tangan. Mana tangan? Daripada hujung jari habis anak jari tangan. Daripada hujung jari sampai pergelangan tangan orang panggil tangan. Daripada hujung jari sampai siku orang panggil tangan. Daripada hujung jari sampai kepala bahu orang panggil tangan. Dah hak mana tangan kena sapu tika mana tayammum? Tuhan tak sebut, tak kait dengan sakatan tangan tu sakat mana. Dalam ayat wuduk sebut ilal marafiq sampai ke siku. Ayat tayammum tak sebut. Tak ada. Sebab tu ada orang ngajar tayammum muka dan 2 pergelangan tangan. So dia tayammum bak pup sini, lepas tu gini ya. Bapa dia kata tak ada dalam Quran sebut ilal marafiq ni. Kalau pakai kaedah nahwu, bila Allah sebut itlaq, famsahu biwujuhikum wa aidikum, sapu olehmu muka kamu dan 2 tangan kamu. Tangan dengan makna itlaq yunsarafa ila fardil kamili. Al-lafzu idza utliqa insarafa ila fardil kamili. Lafaz bila itlaq maka kembali kepada fardu hak lebih sempurna. Sepatutnya kalau pakai kaedah nahwu saja di ayat Quran tadi, kita kena tayammum sampai kepala bahu. Mana sempurna orang panggil anggota tangan, kepala bahu. Kalau orang tu ada bahu tapi tak ada lengan, tak ada dengan jari ni, orang panggil apa? Kudung. Tak ada kepala bahu, tak ada habis. Dah ada kepala bahu, tak ada habis dah. Tak ada bahu tapi lengan ada pelak. Itu ni. Tak ada kepala bahu, tak ada habis. Orang panggil apa? Tak ada tangan. Dah ada kepala bahu, lengan ada, pergelangan tangan tak ada. Orang panggil apa? Kudung juga tak ada tangan. Tu itlaq tangan sampai kepala bahu. Bila kita pakai qada lapah ayat Quran ni dengan kaedah nahwu, tak pakai ulama pun sesat. Sesat ke mana? Tayammum pani dengan apa kepala bahu gitu. Kata ni. Apa? Sampai kepala bahu dia kata al-lafzu iza utliqa insarafa ila fardil kamili. Lafaz bila itlaq maka kembali pada fardu hak lebih sempurna. Maka mana tangan hak paling sempurna? Hak ada cukup lekat kepala bahu lengan tangan. Lengan pergelangan tangan dengan jari jemari. Orang panggil berapa? Orang panggil tangan yang sempurna macam kita ni. Dah kalau gitu Tuhan tak sebut siapa sakatan mana tangan nak tayammum. Sapu habis siapa kepala bahu. Dah ulama kita dia reti ayat Quran. Dak, kita tak reti weh. Dah ni. Kita kena taklid pada orang pandai. Kita tak pandai kena ikut orang pandai. Kita orang hak baru mari KL Lumpur. Jalan tak kena. Bertikak-tikak. Atas bawah ada belakang, kiri kanan 2 lain, 3 4 lain. Mari dari Gua Musa darat ke Marak. Dah ni. Kena ikut orang pandai nak sapa KLCC. Wak bijak kita tak sapa boh. Dah ni. Wak bijak. Tak apa. Kawan pandai. Mek ada, weh ada. Teragi tak tahu. Siapa-siapa tak tahu. Pas Mekah boleh jadi. Bapa? Tak tahu ke mana hala. Itu ni. Maka bila kita orang tak pandai, kita nak sapa tempat destinasi kita, kena ikut pada orang pandai. Demo pandai weh jalan KL Lumpur, pandai. Kawan tak pandai weh. Kawan ikut demo. Bila ikut demo duduk depan tak boleh nak litah ikut molek siapa destinasi tempat kita nak tuju. Tak ikut tak siapa. Begitu.
Nah, kita dalam bab kita dengan Allah Ta'ala ni umpama orang berjalan. Nah, ni umpama salik. Orang yang berjalan nak menuju pada Allah. Maka setiap amal ibadat kita hantaran dia sampai pada Allah. Tiba-tiba kita buat amal ibadat tak sapa Tuhan. Kenapa? Kerana tak ikut peta-petaan kaifiat cara hok ditunjuk ajar sebenar oleh alim ulama yang mereka ni faham orang panggil makna yang terkandung daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni diutuskan dengan dua orang panggil dua perkara, dua pusaka yang mempunyai makna yang sangat dalam. Bu'istu bi jawami'il kalimi. Aku dibangkitkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dibangkitkan dengan perkataan jawami'il kalimi, perkataan yang menghimpun, ringkas tapi makna dia dalam. Tengok Tuhan sebut bak tayamu rekah. Mu tuju tanah debu tu mu sapu muka dua tangan. Tangan sampai ke mana tak royak. Senyak dik kita. Ikut pala kata kita papa bahu. Hok bodoh-bodoh pergelangan tangan. Ikut ulama retilah tayamum sampai ke siku juga. Bapa gitu? Kerana ulama kata ayat wudu Allah Ta'ala qaid tangan tu sampai siku. Maka ayat tayamum Allah tak ulang dah. Orang cerdik tak ulang 2, 3, 4 kali nak ui pahal ni. Mereka orang bodoh. Ada ni. 40 kali royak tak reti-reti. Enggak gitu. Sekali royak kena reti orang cerdik ni. Nanti dia sekali royak je. Ulama dia orang cerdik. Sekali royak dalam ayat wuduk tangan sampai siku. Dah ayat tayamum kena royak lagi tangan sampai siku. Bodoh benar. Nanti ni. Dalam ayat tayamum tak royak dah. Pas reti mana? Hamlul mutlaq alal muqayyad. Ditanggungkan ayat yang itlaq. Itlaq tangan tu alal muqayyad di atas ayat Allah Ta'ala dalam bab wuduk telah diqaidkan tangan sampai ke siku. Maka sebab tu kita tayamum daripada hujung jari tangan sampai ke kepala siku lebih sikit. Dah ni. Begitu. Siapa royak? Ulama. Dak ulama royak jangan takabur lah dengan ulama. Kena terima kasih lah. Kalau ikut kita tak reti tu. Tu. Maka ketiganya membasuh dua tangannya mutawaddi, yakni orang yang mengambil wuduk hingga siku keduanya kedua tangan. Dia sebut siku tapi kena retilah tidak jadi yakin kita basuh cukup-cukup betul tepat. Sempurna basuhan yang wajib daripada hujung jari tangan sampai kepala siku, melainkan lebih sikit tu wajib juga. Maka kena pelebih dalam bab ambil air sembahyang. Lebih sikit tu wajib. Lebih banyak sampai kepala bahu tu sunat. Bapa bercahaya akhirat kelak. Ghurrah wa tahjil. Orang yang ghurrah, tahjil asal ghurrah calik di dahi kuda. Ni. Orang dulu bila kuda dia kena kasih batu belai tu, dia tahu kata kuda ni berlari derah. Kuda jantan nak berlari derah, dia kasih batu tu. Bukan kasih batai, kasih batu. Kasih batai tak kecil apa kuda. Ni kasih batu. Bila dia kasih ni pahal kasih deh, dia kerak poh. Ni tinggal batai saja tak ada batu. Bila tinggal batai saja tak ada batu, kuda ni derah berlari. Jadi rega tu mahal. Jadi nak wicare kata kuda hok berlari derah dah kerana dikasih dah batu dia, maka orang-orang dulu dia calik di dahi kuda. Dalam banyak-banyak kuda, orang ceh lalu, ni kuda lari derah ni. Maka Nabi nya ambil ayat tu dinisbahkan bagi orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang ambil air sembahyang lebih daripada sakatan wajib, lebih daripada hak wajib dan lebih daripada sakatan wajib, serta pah kepala bahu, pah kau tekok ni ambil air sembahyang, pah kau belakang telinga, pah kau telinga, pah kau tekok hak ni jadi bercahaya akhirat kelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu daripada pengecaman Nabi pada umat dia nak syafaat akhirat kelak ialah dengan sebab ada bekas air sembahyang daripada umat dia. Terlebih lagi sangat orang panggil nyata tanda bekas ambil air sembahyangnya, dia pelebih basuh hak wajib sampai kepala tekok.
kalau bak muka. Nah, daripada siku, daripada tangan sampai siku, dia pelebih sampai kepala bahu dah. Apa? Kau dengar ke? Ayo, air tak apa. Ni kita tak apa nak minum mana air ni. Ala ada air Coca-Cola, Pepsi ya. Dah. Kalau mikrofon kena salin ni aja tak. Beli hot lagu ni pula deh. Baru sedap sikit. Ya duduk sini ni ya kurang dengar sikit. Tak? Ya kurang derah sikit. Kita kalau boleh mikrofon nak dalam mulut. Orang gitu baru sedap. Nah, baru tak tidur. Ni. Kalau duduk gini kat aja negara. Mimpi 7 martabat Allah. Baik. Lebih sampai kepala bahu. Kalau kaki gak daripada buku lali tu lebih sampai ke lutut. Ni bercahaya jelas akhirat kelak Nabi cek umat dia. Dah kita nak tunjuk siapa? Nak tunjuk Nabi lah. Dah, kerana Nabi SAW dia sifat taruh doa untuk kita umat. Dah, Nabi kata likulli anbiya. Nah, tiap-tiap Nabi itu dakwatun mustajabah indallah. Tiap-tiap Nabi itu ada satu doa yang akan dimustajab betul oleh Allah Ta'ala. Dan segala Nabi mula dia guna dah untuk doa atas umat dia hok derhaka dengan bala. Tak, umat dulu derhaka ya doa lalu. Ngalipak bumi, nya turun bukan je rebu dah ni. Turun batu berapi terus. Tak. Nah itu ni. Nyawak gepa bumi. Macam-macam. Nah. Nyawak mari banjir besar zaman Nabi Nuh. Kaum Ad, kaum Samud, gapo semua sekali itu maklum dia kita. Akunya ada juga doa tu Nabi kata tapi aku tak guna. Sekarang ni aku sifat taruh untuk umat aku di akhirat kelak untuk doa supaya umat aku tak masuk dalam neraka. Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya orang panggil sifat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat dia. Nah itu ni. Cuma umat dia je hok bengong ya. Nah, umat dia je hok kepala bengong sikit. Tidak sikit lah banyak. Orang duk sibuk umat Nabi kena tembok, kena berdiri di Palestin. Dia duk sibuk orang selawat ke Nabi. Nah, orang Palestin kena tembok. Orang muslimah, orang wanita Palestin kena heret kai tudur dia. Nah, terdedah aurat dia. Nah, oleh tentera Zionis Israel laknatullah. Nah, dia dah balah bak orang selawat boleh ke tak? Bodoh tak bodoh buat ni. Nah, dia ni. Dia kata tak boleh selawat belak-belak ni. Nah, dia ni. Tak boleh. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Bid'ah. Masuk neraka. Nah, dia ni. Apa buat ni? Karuk sungguh ni. Nah, orang duk selawat salatullah salamullah ala yasin ala taha. Kalau ala yasin dulu tak ingat dah kita ya. Nah, moga tak ingat, moga dia mau kata bid'ah. Kita tak buat dah lah. Itu ni. Dia kata tak boleh. Selawat ni ibadat ke? Bila ibadat kita kena buat mengikut sebagaimana hak Nabi suruh. Dah bila sahabat tanya, "Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kami nak selawat padamu hai Rasulullah? Maka Rasulullah kata, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Tak gitu je boleh ayat. Jangan duk reka pelik-pelik lah. Ada selawat nariyah lah, ada selawat syifa lah, ada selawat gapo lagi weh? Selawat gapo lagi? Selawat azimiyah. Selawat tafrijiyah. Selawat gapo lagi? Tak tahu. Tak minat selawat. Nah, selawat dalam ilul khairat. Nah, bagai-bagai ulama-ulama dulu tulis selawat dengan bagai-bagai sirah, lafaz, puji-pujian dalam selawat para ulama dulu. Dia kata tak leh. Selawat ni ibadat. Bila ibadat kita kena buat sebagaimana mengikut hak Nabi Muhammad suruh. Apa kita kata sedak ya qiyah juga. Dah ni. Dia nak jadi orang kapur ni bodoh, dia kena qiyah. Nah, baru orang kapur telah. Kalau tak qiyah orang kapur tak terima. Dia kata supaya kita semaya subuh Dah. Subuh kita bangun wala cerah mata pun tak boleh buat 20 rakaat. Kena 2 rakaat je. Dah. Tak boleh pagi tu segar weh buat kita, segar. Tak cukup 2 rakaat subuh ni. Kita pagi ni moga segar.
sehat wal afiat belaka kita bahar 20 rakaat subuh. Boleh. Nah, kita kena 2 rakaat. Rajin setara mana? Nah, bagaimana rajin sekalipun kita maghrib 3 rakaat, tak boleh buat lebih 30 rakaat maghrib. Nah, tak boleh. Kenapa? Ibadat. Bila ibadat, tawakuf mesti terhenti dengan suruhan Nabi SAW. Nah, terhenti dengan suruhan syarak. Maka selawat bukan ibadat. Ya tengok tu. Jangan kiyah bodoh tu abang kita. Ya, ibadat. Oi kapu jawab. Dah bila selawat ibadat, bagaimana Nabi SAW ajar selawat ni? Ya tengok tu. Allahumma salli ala Muhammad. Lah ustaz. Tu ya. Tak suruh tambah lah Allahumma salli ala sayyidina kau berapa bid'ah lah ke tu. Nah. Kita pun marah lah. Tak. Orang doa dalam semaya, doa lepas semaya pun. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Nah. Wa taqdilana min jami'il hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at. Bid'ah ni tak boleh. Cukup Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cakap tu lah. Tak boleh. Sedap. Apa? Ibadat. Bila ibadat kena mengikut sebagaimana Nabi suruh ya. Tak boleh buat. Nah, lebih-lebih tak boleh. Pandai-pandai ni. Nah, kok Nabi tak buat jangan buat sedap. Kalau tiap benda Nabi tak buat yang kita buat gak. Jangan pakailah kalender hijrah ni. Nah, zaman Nabi SAW tak ada hijrah apa? Kalender takwim. Takwim hijrah ni tak ada. Hijrah tu ada dah. Hijrah tu memang berlaku zaman Nabi. Nah, takwim hijrah ni tak ada. Dah, ya kita tiba 1 Muharram tu gak. Nah, awal Muharram ma'al hijrah. Awal Muharram ma'al hijrah. Walham hijrah tak berlaku dalam bulan Muharram. Hijrah berlaku 2 Rabiul Awal. Nabi keluar rumah 2 Rabiul Awal sampai Madinah 12 Rabiul Awal. Hari Isnin kedua-dua. Nah, tiba-tiba awal Muharram ma'al hijrah. Bapa jadi awal Muharram ma'al hijrah. Muharram ni ada dah. Zaman-zaman jahiliyah dulu ada dah bulan Muharram ni. Muharram, Rajab, Safar, Zulqa'dah, Zulhijrah. Nah itu ni. Jamadil Awal, Jamadil Sani, Rabiul Awal, Rabiul Sani ada dah. Nah, ada dah. Bahkan orang kafir jahiliyah dulu kemerdekaan mereka ialah pada bulan Muharram. Bulan Muharram sebulan tak boleh perang. Mung tak boleh serai aku tak boleh serai mung. Kabilah ni tak boleh serai kabilah ni. Nah, kabilah aku tak boleh serai kabilahmu tak boleh serai kabilah aku. Merdeka sebulan. Islam mari merdeka bukan sebulan, 4 bulan dah. Nah, wa minha arba'atun hurum. Bukan sebulan aja merdeka, yakni bulan Muharram. Bulan haram ni bukan sebulan dak, 4 bulan. Tambah lagi 3. Jadi 4 bulan Islam ajar kita merdeka. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah itu ni. Jadi awal Muharram bukan ma'al hijrah. Mari mana awal Muharram ma'al hijrah ni? Bukan mari Nabi. Nabi nya Rabiul Awal hijrah. Nah, hijrah ni bila? Nah itu ni. Muharram ni jadi ma'al hijrah ni kerana apa? Zaman Sayyidina Umar baru timbul. Nah, zaman Sayyidina Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, salah satu orang gubernur daripada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa alaihi salam, dia mengadu pada Sayyidina Umar. Dia kata, ya Amirul Mukminin, susah weh, dia kata surat kerajaan. Tarikh hari bulan ada, tahun tak ada. Nah, hak ni surat 2 Rabiul Awal juga, hak ni 2 Rabiul Awal juga, hak ni 3 4 lah 2 Rabiul Awal belaka. Tahun bila tak tahu. Dah, hak ni 5 Muharram, hak ni 6 Muharram, hak ni 6 Muharram juga. Dah, 7 4 10 lah surat kerajaan 6 7 Muharram belaka. Hak mana so tahu. Ni 7 Muharram bila, tahun bila tahu ni. Susah kita orang Islam ni tak ada tahun sendiri. Tak ada kalender kita sendiri. Orang dulu zaman Nabi tu ada tahun gajah. Nah, bukan tahun gajah sebab gajah beranak Mekah bukan. Ada ni. Kerana peristiwa besar berlaku. Abrahah nak mari putus Baitillah. Nah, Tuhan kirim tayran ababil, burung ababil. Nah, bukan babil dak, nama burung ababil. Babil kata burung ni. Lihat ni. Babil ni mana bahasa Kelantan, babil ni mana tolu lah. Nah, tolul.
Babe dia mana tak dengar kata. Tolu berdoa. Tu babe, bukan burung, tu burung babe dak. Burung tu nama ababil. Tarmihim bihijaratin min sijji. Gilepak batu daripada sijjin neraka tu. Nah, kerana peristiwa besar berlaku di Mekah ketika tu Abrahah mari dengan gajah nak putus Kaabah, tak jadi, maka orang panggil tahun gajah. Nah, tu kebiasaan mana-mana negara negeri pun dia nak buat tahunan, dia nak kira tahun dalam negeri dia, dia kira peristiwa besar berlaku gapo di tempat dia. Nah, biasa dah tu. Nah, orang Kelantan dulu pun ada juga. Orang panggil dulu Kelantan ada peristiwa besar berlaku boh merah, orang panggil. Banjir besar. Sampai jadi merah. Jadi orang panggil, oh ni baru sedap. Jadi orang panggil boh merah. Biasa dengar tak? Tahun boh merah. Jadi senang. Orang tanya anak ni lahir bila ni? Oh ni anak lahir tahun boh merah lah ni. Buat pengecaman dia panggil. Senang. Nah. Orang KL Lumpur ada tak? Ada. Ada peristiwa besar hak jadi kelenda nah zaman dulu-dulu. Tak ada deh. Ada tu. Ada ke? Dia kata 13 Mei ni sebutin Malaysia. Oh, bukan KL Lumpur saja. Ada ni. Oh, saya hok turun dengan kapok kecil ada belakang. Ada ni. Oh, popok Kelantan dengan semutan dengan kain lilik. Ada ni. Oh, tu tak lewat jadi KL Lumpur. Nah, habis orang Melayu turun tu. Nah, ni peristiwa besar berlaku gapo. Nah, KLCC balik ke. Nah, tobik dinosaur kok KLCC tengah coh dua kau guana tak kira. Ada ni. Peristiwa besar berlaku gapo? Orang kampung, orang negeri tu akan ambil peristiwa tu sebagai tahun. Zaman Nabi tak ada takwim hijrah ni. Kalau kita pakai bid'ah dengan makna tiap-tiap benda Nabi tak buat sesat masuk neraka, soyok kelenda hijrah tu. Soyok. Buat. Jangan duk pakai. Nabi tak ada takwim hijrah. Tak ada. Zaman bila? Zaman Sayyidina Umar. Bila Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu alaihi salam mengadu pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alaihi salam, Sayyidina Umar kata molek juga cadangan. Mesyuarat pak sahabat. Sahabat ni wi cadangan. Kita kira tahun Islam ni start daripada lahirnya Nabi lah. Kerana tanpa Nabi lahir kita tak dapat sembahyang. Kita tak akan kenal Quran. Kita tak reti tutup aurat. Kita tak reti akhlak mahmudah, akhlak baik, budi pekerti mulia. Melainkan dengan sebab Nabi Muhammad lahir wujud di atas muka dunia. Sahabat lain kata, ya dah, betul. Tapi ketika tu kita tak tahu dia nak jadi Nabi. Bila hak siapa orang panggil wahyu ke Nabi? Bila turunnya Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau gitu kita kira tahun kita orang Islam ni start daripada nuzulul Quran. Sahabat lain kata gini. Ya kira mesyuarat kan. Macam-macam pendapat. Hak tika Quran turun Iqra tu dakwah secara sirri. Tak berani bawah. Ni. Dakwah di rumah Arkam bin Abi Arkam. Ketika tu kita ni tidak kuat. Sehingga sahabat sebahagiannya berhijrah dah di Habasyah. Dan sehingga Nabi-nya telah mula-mula cetus dah hijrah ke Taif. Tak kuat Islam kata. Tak mampu untuk lawan popok kafir Quraisy. Bila Islam kuat? Bila Nabi hijrah tinggal tanah air, tinggal kampung halaman, tinggal harta benda, bawa selas pinggan pergi Madinatul Munawwarah Yathrib. Ketika tu baru Islam kuat. Baru Islam boleh hantar sariyah tentera tanpa Nabi jadi panglima. Baru orang panggil Islam boleh buat orang panggil peperangan ghuzwah dengan Nabi sendiri jadi panglima. Sayyidina Umar dengar bab hijrah ni ga. Dia hok jenis Samsung gede bed. Dia tak boleh orang semangat. Bukan jenis hehehe gitu dak. Sayyidina Umar ni semangat. Dak, zaman dia hijrah dia tak serupa dengan orang ramai. Orang ramai hijrah nusuk kok belakang pohon kayu, nusuk kok dalam parit, kok lokal mana nak tobik tu. Takut kau kafir Quraisy. Dia dak. Dia tobik di tengah-tengah Kaabah. Tengah-tengah orang kafir duduk tawah lanya bogen depan berala tu. Dia akak pedang. Oi. Aku nak hijrah ke Madinah ni weh. Kita kejak Kelantan lah. Ni.
Ha. Siapa dia hok berasa puas hidup dah lah. Ha? Rasa tak sabar dah nak jumpa muka nakik. Kata ni. Berasa nak kepala dia cerah pada tubuh nak terang. Mari halal aku nak tahu. Ha. Dabel tak dabel Sayyidina Umar. Dia berani lagi. Orang tengok bodoh gitu, tak berani nak lari. Oh, Sayyidina Umar dengan bab hijrah ni gak. Naik seh lalu. Oh, comel-comel. Kita kalau gitu, kita ambil start daripada hijrah Nabi lah. Kira permulaan tahun dalam Islam. Start situ baru ada takwim. Belum tu ada tu tak ada. Nah, siapa dia buat? Sahabat Nabi buat. Nah, ni. Dah kalau pakai bid'ah, tiap-tiap benda hak Nabi tak buat sesat masuk neraka. Sayyidina Umar nak kata masuk neraka ke? Nah, Nabi tak buat takwim hijrah ni. Banyak benda hak Nabi tak buat, sahabat-sahabat buat. Mushaf Utsman ni. Nabi tak buat. Zaman Nabi Quran dah ada. Lihat ni, bukan ibadat ke Quran. Nah, bukan ibadat ke ijtihad. Ibadah. Lihat ni, ijtihad tu ibadat. Sehingga kalau betul dua pahala. Kalau salah dalam bab ijtihad pun so pahala. Nah, bab apa? Ibadat ni ada orang panggil hak pesing diberi keluasan untuk kita sendiri ijtihad. Siapa dia kita? Ulama. Nah, ada ibadat hak tak boleh dah ijtihad dah. Qat'i, tetap. Mana? Umpama semaya, puasa tak boleh. Puas dah weh bulan Ramadan kita puasa cukup. Kita tukarlah pula. Nah, kita buat bulan Ramadan pula raya. Syawal pula kita puasa sebulan. Boleh? Tak boleh. Barang tetap dah. Nah, barang tetap gitu tak boleh dah ubah dah. Ada benda hak tidak ada ketetapan. Selawat tak ada ketetapan. Nah, hingga Nabi sendiri ajar atas sirah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, itu ni. Nabi sendiri ajar selawat atas sirah yang lain daripada sirah dalam hadis popok Wahabi duduk buat hujah tu. Bahkan sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis orang panggil hadis mauquf. Nah, yang diriwayat daripada beberapa kitab-kitab hadis. Seumpama hadis kitab hadis rawah riwayat daripada Imam Ibnu Majah. Nah, begitu juga At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Kabir, Abdul Razzaq dalam musannaf dia, dan Abu Ya'la dalam musnad dia. Apa? Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi. Dia kata ke mana? Iza sallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu salata alaihi. Apabila kamu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahsinu, maka percantikkan, perelokkan selawat ke atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innakum la tadruna la'alla yu'ridu alaihi. Kerana kamu sesungguhnya tidak tahu, mudah-mudahan selawat yang kamu lantunkan pada lidah kamu, yang kamu tulis pada kertas, pada kitab kamu itu, yu'radu alaihi, dilentang, dibentang, ditunjuk, ditontonkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tanya dia, faqalu lahu, maka tanya puak-puak tabi'in bagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa'allimna ya Aba Abdillah, ajarlah kepada kami bagaimana cara nak ahsinus salawat, nak memperelokkan selawat, nak mencantikkan selawat. Qala Abdullah, katanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qulu, mu kata begini contoh. Pada contoh, Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin. Ya Allah, engkau jadikanlah selawat engkau, rahmat engkau
dan keberkatan engkau atas penghulu sekalian rasul. Wa imamil muttaqin, dan imam ikutan bagi segala orang yang bertakwa. Wa khatamin nabiyyina, dan penyudah bagi segala nabi. Siapa dia? Muhammadin abdika wa rasulika. Nah, Nabi Muhammad hamba-Mu dan utusan-Mu, hai Tuhan. Imamil khairi wa qaidil khairi. Nah, ikutan bagi segala kebaikan dan panglima bagi segala orang yang berbuat baik. Wa rasulir rahmati, dan rasul yang menurunkan rahmat bagi segala alam. Tengok, selawat ni Nabi tak ajar ni, tapi Abdullah bin Mas'ud dia buat. Nah, dia reka. Nah, dia merekakan selawat, bukan semata-mata selawat, bahkan dalam selawat tu terkandung dengan puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin. Nah, Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Nah, penghulu segala rasul. Nah, ikutan bagi segala orang yang bertakwa. Wa khatamin nabiyyin. Itu puji tu. Kau kata marah, kau puji Nabi apa tak boleh. Nah, tu bukan selawat, tu puji Nabi ya. Ni sahabat puji Nabi. Dalam selawat yang telah dielokkan, bermakna Abdullah bin Mas'ud dia nak maksudkan pada perkataan dia, fa ahsinu salata alaihi, hendak perelok percantikkan olehmu selawat di atasnya Nabi, yakni dengan makna selawat kita mesti ada puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan pujian kepada Nabi orang tak panggil hamdun. Orang tak panggil hamdun. Orang panggil madhun. Lain hamdun dengan madhun, perkataan yang pada bahasa Melayu sama, puji, tapi dia Arab lain. Hamdun kita puji di atas fi'lul ikhtiyari. Ni plek bengong sikit ni. Ada ni. Apa? Maknanya hak orang tu buat. Dah, bukan asal kejadian. Nah, kata ni, dulunya jahat. Dulu mak rempik. Sekarang ni mari sorang. Semaya jemaah tak tinggal. Menada kita pula. Kita pun puji ke dia. Baguslah mu ni deh. Dah, alhamdulillah lah mu sekarang ni. Dah, juruhlah mu awal. Dia orang panggil hamdun, puji. Adapun madhun, puji juga. Bahasa Melayu ni sepik bahasa. Puji belaka perkataan dia. Tapi makna lain-lain tu. Hamdun, puji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi madhun kita puji pada kita puji pada asal kejadian dia, ketentuan daripada Allah. Nah, hidung dia tu memang bacung sejak baby lagi. Nah, ni bukan dia pergi buat pembedahan plastik. Nah, memang macung sejak daripada budak. Bila besar, kita kata semak lamu ni, semak jetak semua. Hidung pun nyakut baju. Nah, macung hidungmu ni. Kita puji gitu tu. Puji bukan pada fi'lul ikhtiyari. Puji pada asal kejadian yang ditentukan oleh Allah azali lagi. Puji gitu dengan makna apa? Madhun, bukan hamdun. Nah, sebab tu pada Nabi, kita memuji Nabi bukan dengan makna hamdun, tapi madhun, madaih. Qasaid ay madaih, puji-pujian kepada Rasulullah dengan makna madaih, madhun. Mana asal kejadian Nabi ni comel dah. Bukan main-main. Nah, maka kalau kita kata sayyidil mursalin, sayyidul kaunaini, nah, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta salah. Alah. Anta syamsun, anta nurun. Nah, engkaulah matahari, engkaulah qamarun, bulan. Anta nurun fawqa nur. Engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Apa masalah? Allah Ta'ala sendiri kata, nah, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang daripada Allah, nah, cahaya, yakni Nabi Muhammad disebut oleh Allah dalam ayat dia cahaya, nurun wa kitabun mubin,
padahal serta dengan cahaya tak di Quran, kitab dan penerangannya sangat nyata. Apa masalah apa kita sebut Nabi cahaya? Kita puji Nabi. Tak bid'ah. Nah, walau Nabi sendiri tak puji diri dia, sahabat dia puji dalam selawat dia. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud tambah lagi. Lepas daripada wa rasulir rahmah, Allahumma ba'athhu maqaman mahmudan yaghbituhu bil awwaluna wal akhiruna. Ya Allah, bangkitkan ia Nabi Muhammad tadi maqaman mahmudah. Nah, tempat yang terpuji, yaghbituhu bil awwaluna wal akhiruna, yang digila-gilai oleh orang-orang dulu dan orang-orang yang akhir. Nabi-nabi hak kedia, nabi-nabi dulu semua nak maqaman mahmudah. Tapi Tuhan kata asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi jahat boleh. Sebab tu nabi lain, Allah minta lahir Tuhan. Tak, kalau boleh kami ni jadi umat Nabi Muhammad pun mujud dah. Allahu akbar. Tiba-tiba kita Allah Taala tentu azali lagi. Ta'alluq suluhi qadim dalam ilmu dan iradah Allah, kita jadi umat Nabi Muhammad. Tak berasa betul? Tak betul? Betul tak? Betul tak jadi umat Nabi Muhammad? Betul? Kau tak betul? Tak betul. Ustaz tak ada gapo serupa. Betul tak? Betul. Hak mana sebut betul tu semua Yahanana lah kau tu. Nah, Yahanan ni mana betul? Dah ada ni. Yahanana, betulnya kami, betulnya kami. Tu maksud Yahanana. Duk marah sangat kau Yahanana ni. Yahanana ya butikana lah macam-macam duk gelar dah tu ni. Oh, Yahanana bukan zikir ya. Memang Yahanana bukan zikir. Siapa dia kata Yahanana zikir? Kau ada lepas mayat tu imam kita, fa'lam annahu Yahanana. Memang sesaklah kalau begitu tu imam ya. Nah, Yahanana bukan zikir. Nah, Yahanana maksudnya beruntungnya kami. Nah, tu ni. Zaharuddinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Telah zahirnya agama Islam dengan zahirnya Nabi yang bernama Muhammad. Ya Nabi Muhammad, butuhnya kami dengan Nabi Muhammad. Tak betul? Manallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan minhum. Tanpa Nabi Muhammad gelak-gelemak zulumat kita. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Tak betul lagi Nabi Muhammad berkalam. Nabi Muhammad nikmat nombor satu tu saya kata. Tak betul? Betul. Nah, sebab tu ya Nabi Muhammad, kami berutungnya kami dengan Nabi Muhammad. Zalikal fadlu minallah. Itulah kelebihan kami daripada Allah Taala. Allah. Salah? Tak salah ustaz kalau kata berutungnya kita dengan Muhammad. Iyalah tu kok Melayu bodoh. Kok Arab panggil ya Nabi Muhammad. Oh, kita baru tahu dah tu ni. Bab tu jangan cepat marah. Nah, memang bukan zikir. Nasyid. Salah? Tak salah. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira. Siapa hak beriman dengan Allah Taala hari kiamat, kata benda baik. Bukan benda baik dia. Benda baik. Mana hak paling baik sekali ni sebuah perkataan kalamullah. Yang kedua, kalam Rasulullah. Yang ketiga, kalam para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahu alaihimus salatu wassalam. Lagi, kalam ulama salafun salih daripada auliya illah. Nah. Lagi, kalam-kalam yang berbentuk kerohanian. Rasulullah dalam mengenangmu. Boleh? Boleh ah. Daripada duk mengepak, duk mencaci, duk ghibah, baiklah nasyid. Nah dia. Apa masalah? Karena setiap udara yang keluar daripada mulut kita ni, nafas, dia akan masuk menyapakkan orang panggil anfas yang berada pada kausain kita. Nah, dan setiap tanafas yang keluar daripada hidung kita, dia menyapakkan orang panggil nufus yang berada pada sadar, pada dada kita, yakni qalbu. Nah, sebab tu Allah dia tak kata kullu hayatin za'iqatul maut. Tuhan kata kullu nafsin, ia yang bernafas, tanafas, anfas, nufus, pasti dan mesti akan merasai mati. Ini ramai orang tak kaji. Dah, padahal sahabat tanya dah Nabi.
Man a'rafan nasu bi rabbih ya Rasulullah. Siapa manusia yang paling mengenal Tuhannya ya Rasulullah? Nabi jawab, Nabi sabda pada jawab, a'rafa nafsihi, yang paling mengenal nafsinya. Nabi tak kata man a'rafa jasadihi, tak, a'rafa ajsadih, tak ada. A'rafa nafsihi, yang paling mengenal nafsunya, napasnya, tanafasnya, anfasnya, nufusnya. Orang ni yang paling mengenal Allah Ta'ala. Maka sebab itulah ulama sufi kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kata? Yahya bin Maimun Ar-Razi. Bukan hadis Nabi hak tu. Hadis Nabi hak tadi. Hak ni kata-kata ulama tasawuf. Nah, siapa nama ulama tu? Yahya bin Maimun Ar-Razi. Tak ingat dah? Mimbar pencetuk ummah tu final. Kan kita tubik kan? Kata ulama sufi man arafa nafsahu. Kau tak ingat dah? Tak ingat dah ni piu 3 dah lah ni. Kata buat berapa? Piu 2. Piu 3 dah lah ni kita ustaz. Tak ingat dah lah kita habis madu sepoh dibuang. Kata ni. Tak saya ingat dah. Nah, okey, mimbar final kita sebut lah. Kata ulama sufi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa ulama sufi tu? Yahya bin Maimun Ar-Razi. Dia kata apa? Siapa mengenal nafsunya, maka dia mengenal Tuhannya. Kata Taifur bin Isa, Aba Yazid Al-Bistami, dia sambung balik ayat tadi. Wa man arafa rabbahu fasadal jasada. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka hancur jasad dia. Mana nafsunya? Allah Ta'ala kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad sesungguhnya telah datang pada kamu, laqad ja'akum rasulun, seorang rasul, min anfusikum, daripada anfus kamu. Azizun alaihi ma anittum. Dia terasa berat melihat bebanan tiap-tiap umat dia yang sedang menanggung bebanan hukum Allah Ta'ala. Nabi kita rasa berat. Terasa berat di hati Nabi melihat bebanan yang kita tanggung. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, sangat menjaga pada kamu, hai orang mukmin. Bil mu'minina rauf, dengan orang mukmin sangat pemaaf. Ar-Rahim, sangat penuh dalam jiwa Nabi Muhammad tu cinta, kasih dan sayang, rahmat, syafaqah, mawaddah. Tapi Tuhan kata mari mana Nabi? Min anfusikum, daripada anfus kamu, yakni daripada roh kamu. Ana abal arwah wa adama abul jasad. Adam butuh bapak tubuh, sedangkan aku, kata Nabi, bapak bagi segala roh. Maka sebab tu orang yang roh dia senantiasa mengingati Nabi, diharamkan di atasnya neraka. Sebagaimana yang difirman oleh Allah dalam Quran, ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim, tidak diazab mereka itu manusia, wa anta, padahal engkau hai Muhammad, fihim makna zaraf, di dalam mereka itu. Yakni Nabi Muhammad hidup dalam rohani kita, hidup dalam getaran jiwa kita, hidup dalam kalbu kita. Orang ni tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Kita hidup tak Nabi Muhammad hidup dalam jiwa kita? Dah. Sebut nama Nabi pun pakat tak selawat belakang. Tak hidup. Kalau selawat pun rasa getaran cinta, dalam getaran cinta dan rindu bila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak rasa. Tawa gitu. Nabi lah, gitulah. Setakat tu. Tak ada makrifat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang Badui tu dia sebut bekalan dia bukan banyak sangat. Mata sa'ah, bila kiamat ya Rasulullah? Nabi tanya, ma'adattalaha, apa bekalan kamu? Dia tak jawab, banyak Rasulullah bekalan aku. Maya tarawih cukup 20 rakaat, tahajud 40 rakaat, khatam Quran sebulan 3 kali, wasabah tangan tak terlucut-terlucut hayo depan orang. Tak. Dia jawab, hubbullah wa rasuluh. Cinta pada Allah dan cinta pada Rasul. Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, mung akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Yakni mung, bila roh mung cinta pada Nabi, hidup cinta kamu pada Nabi, maka kamu diharamkan neraka bersama aku dalam syurga akhirat kelak. Kan kita tak cinta Nabi? Tanda cinta banyak menyebut. Min alamatil hub, kasura zikruhu,
setengah daripada alamat cinta pada seseorang banyak menyebut nama seorang itu. Kan kita tak banyak sebut. Kata ni. Maka sebab tu orang yang senantiasa sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca hadis Nabi, selawat ke Nabi, baca Quran, nasihat agama kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah, maka angin nafas akan sapak pada anfas, pada akal yang berada pada kausain. Akal-akal. Sebut anfas pening lalu buat. Tak apa pula anfas ni Ustaz. Akal lah. Nah, istilah ni ya banyak macam-macam dalam ilmu. Nak sebut roti goreng tak apa. Hei ni jangan nak balah bab istilah. Nah, lama tak beli kita. Hak ni mari Kelantan, beli Kuala Lumpur. Ha sama. Hak ni 50 sen ni barang ni. Sama. 50 sen. Kapu ambo sama. Ni bukan kapu demo ni. Ni KL Lumpur 50 sen. Sama tak kira. Jawab tak beli. Hak tu lah yang sama 50 sen. Nah, lorak berlain ni. Sebut tu lain. Benda kena hak benda sama Nah, sama. Nah ada ni, anfas, akal sama. Batu Allah yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah pegang anfas, nafas dan tanafas tak pegang lagi. Fi manamiha, saat kita tidur, ruh yang bernama anfas dan nufus Allah pegang. Akal dan qalbu tak ada. Akal dan nafsu tak ada. Nanti ni, bab tu kita pergi jumpa Profesor Madia, tanya dia 2 tambah 2 berapa Prof? Tak boleh jawab dia, duduk tengah tidur. Kro, bodoh Profesor, 2 tambah 2 tak boleh jawab. Mula bodohnya tanya dia masa tidur. Nak jawab ke mana? Nanti ni, dah ya Profesor ke Ustaz, tak boleh jawab. Iya, memang dia boleh jawab kalau dia tidak tidur. Bila dia tidur, anfas dan nufus Allah pegang. Tu nyawa tu. Tu roh dengan makna nafas dan tanafas. Ni orang seduk duk embuh. Maka sebab tu orang tasawuf, orang sufi, dia jaga nafas dia daripada sia-siakan nafas. 124,000 nafas. Kok mulut dipanggil nafas, kok hidung dipanggil tanafas, senantiasa dia gunakan untuk menyapak. Nah, menyapak ko apa lagi weh? Menguatkan. Nah, membackup kata ni. Akal, anfas dan nufus. Akal dan qalbu. Akal dan nafsu yang ada dalam diri kita. Sebab tu orang yang berpaling daripada mengingati Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Hidup dia seumpama bangkai. Nah, tak berzikir pada Allah, tak sebut pada nama Allah. Udara yang masuk ni, udara yang perkataan sia-sia, yang menyebabkan akal jadi kecut. Qalbu jadi hitam. Nah, maka sebab tu kau bodoh, kau tua, kau bengok. Pergi Mekah pun tolu lagi. Nah, bapa tak hidup zikir pada udara nafas dan tanafas. Nanti ni, maka sebab tu orang sebut nama Allah, zikir, nasyid, madih, jangan marah. Itu semua tarbiyah untuk akal dan qalbu, anfas dan nufus, hidup dengan asma Allah, hidup dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ni, tu jauh gitu. Nah, nak royak gapo? Nak royak demo hak tak sepakat ulama ni. Nak duk lawan ulama buat kerja ni. Nak pakai guna ni. Lebak wuduk, bak takwih hijrah, bak selawat, semua selerak tabak. Doa awal-awal ke tahun bid'ah. Itu timbul tak? Awal Muharram tu. Nah dia ni. Dia kata saya satu orang ustaz di Penang. Dia hak dulu. Hak lah ni bengok lagi kenyataan dia. Hak dulu. Nah dia ni. Dia kata mana? Saya kalaulah masa maghrib saat orang duk berdoa dengan doa awal tahun akhir tahun tu, dalam televisyen, dalam TV ada cerita Doraemon, Pokemon, Ultraman, Power Rangers, saya rela tengok Pokemon, Doraemon daripada doa dengan doa awal tahun akhir tahun. Gila tak gila ustaz ni. Terlepih kuda banyak doa. Dia jadi tolu kita mau cakap. Saya rela tengok Doraemon, Pokemon lagi daripada doa pada Allah. Tidak kau gila kenyataan lagu tu. Dah, padahal Nabi ajar anak sahabat. Abdullah bin Hisham dia kata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamu hadha ad-du'a kama yata'allamu al-Quran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala awwalus sanah aw awwalus syahri
Bila masuk saja pada awal bulan dan awal tahun, Nabi ajar sahabat berdoa, Allahumma ja'alhu, Allahumma ja'alhu bil amni wal iman wa bis salami wal islam wa bir ridwan wa bir rahmati wa ridwan. Ya Allah, jadikan aku masuk pada bulan baru ni dalam keadaan keamanan dan keimanan, dalam keadaan selamat dan Islam, dalam keadaan rahmat dan keredaan. Nabi ajar berdoa. Hak dulu hak datang gitu. Hak terbaru lah ni dia kata doa awal tahun akhir tahun ni daripada Syiah. Pula Allah gila, tak cekak nak lawan. Nak lawan jawab dia tak habislah dalam bab wuduk ni. Saudara-saudari fikir sendirilah. Ambil doa awal tahun, tengok terjemah kod Melayu kalau tak reti Arab. Arab tak reti, Melayu ada tu terjemah. Ada dok laknat Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada laknat dok Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada laknat dok Saidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa alaihimus salatu wassalam. Ada. Dah Syiah mana? Syiah ni dia kafir semua sahabat, melainkan Miqdad, Abu Zarrin, Ammar bin Yasir dan Salman Al-Farisi. 4 orang ya sahabat tak kafir. Lain sebab tu kafir belaka. Tu Syiah. Berarti ni kita bukan Syiah. Kita tak melaknat Abu Bakar, kita tak melaknat Umar, tak melaknat Utsman, apatah lagi Ali. Berarti ni apatah lagi sahabat-sahabat semua pembesar aulia illahi ta'ala, bapa-bapa aulia. Jadi bodoh sangat tuduhan tu. Dia kata tengok orang Syiah 10 Muharram dia akan katok ni buat pecah apa buat darah tubuh dia. Ada orang surat Jasmi buat darah tubuh. Ada bila kita cerita Sayyidina Al-Husain alaihi salam radhiyallahu anhu alaihi salam, katok dada ada Habib Syekh dalam TV Hijrah katok dada ke? Bodoh tuduh orang Syiah tak tentu kalu lagu tu. Maka tahi kau makan nasi. Marah ustaz dia ni. Dah bodoh sangat apa? Jangan kalau tak siapa orang marah jangan cakap bodoh. Cakap tu biar cerdik sikit. Allah Rabbi ya Karim. Penat. Tebing lawan hak ni tak habis bab wuduk kita ni. Baik. Maka wajib habis. Maka tafri'iyah. Maka wajib basuh barang yang ada atas kedua tangan sampai siku tadi. Dalam bab wuduk wajib basuh. Dalam bab tayamum tadi wajib sapu lain. Dah tayamum reti sampai siku dengan sebab siapa? Dengan sebab ulama hamlul mutlaq alal muqayyad. Ditanggungkan ayat yang itlaq di atas ayat yang qaid. Kalau pakai Quran betul-betul bodoh gitu, jawab dia kita tayamum sampai kepala bahu. Atau ikut Pak Wahabi, pergelangan tangan saja tayamum. Ikut ulama baru cerdik. Baru cerdik. Habis. Maka wajib basuh barang yang ada atas kedua tangan. Mana barang yang ada atas kedua tangan? Bayan pada kata barang yang daripada segala bulu-bulu. Mana ada bulu tangan lebat tu wajib kena basuh bih. Jenis bara dia panggil. Bara yang panas membara betul tahu. Tu baru api. Bara ni maknanya orang yang kacukan. Jenis bulu. Pok kita Melayu nak tak tahu etnik mana dah kita ni. Untuk nenek mula nikah ngarak ada nikah hakling pun ada berlaku. Tubik-tubik bulu dah ada tebal. Bulu tangan tu boleh sisir belah tengah. Kata ni. Belah tengah sekalipun kena sapa. Kenapa kena sapa? Ia tak supaya janggut kalau tebal, mana tebal guna? Duduk dalam majlis berkhitab. Majlis bercakap sekira-kira tak nampak dagu. Itu orang panggil tebal. Bila tebal pada janggut, sunat selak. Sunat selak. Tak wajib kata pakai bawah. Itu bagi hukum laki-laki. Perempuan, walau janggut dia tebal, wajib basuh supaya tak ada janggut. Kenapa? Kerana kaedah an-nadiru maujuduhu kal ma'dum. Benar nadir ada dia supaya tak ada. Kalau orang tino janggut supaya Usama bin Laden, tetap hukum supaya tak ada janggut. Kata ni. Nak tahu? Tak boleh kira. Salah pakai minyak. Kata ni. Ingat minyak gapo? Minyak bong. Tengah-tengah malam tak nampak cat minyak tu. Pakar-pakar sedap dia ingat kau minyak wangi. Pagi esok bangun gitu. Kata ni. Bini aku gua ada ni. Ambil air semaya gua ada.
wajib perata air seumpama tak ada janggut. Begitu juga hukum pada laki-laki dan perempuan, bulu-bulu yang ada pada tangan, yakni hukum seumpama janggut yang tumbuh pada perempuan. Apa? Wajib kena perata air sekalipun bulu tu tebal. Mana dia kata? Dan jikalau lebak sekalipun, orang panggil jikalau sini royoh nak hinggakan masalah. Royoh bukan wayah kulit. Nak ada ni, ni royoh nak hingga masalah. Takut orang tanya, ustaz, bulu tangan saya ni lebak ustaz, boleh buat sisir belah tengah, boleh cokek pula, congek. Handsome bulu tangan saya. Nak ada ni, boleh buat bojeng lah pula. Wajib tak peratai? Dia jawab dah. Tak usah tanya apa. Jikalau lebak sekalipun, yakni sekiranya tak nampak kulit tangan, lebak sangat bulu di tangan, wajib kena peratai seumpama tak ada bulu. Tu. Yakni seperti hukum janggut pada muka perempuan. Nak ni wajib juga. Tak serupa pada laki-laki. Laki-laki bukan nadir yang janggut panjang. Orang lelaki hok janggut tak ada tu hok nadir. Itu ni, pelik janggut tak ada pasal dah tak ada. Itu ni. Dan kulit ataf pada kata bulu, wajib kena basuh barang yang ada atas tangan ni daripada kulit tangan dan daging yang tumbuh atas kedua tangan. Ada ketuak ke ataupun ada tangan lagi tumbuh. Mana tangan lagi? Tangan lagi tumbuh pada lengan. Siapa mana tangan pada siapa ko Cina, Afrika Selatan, wajib kena basuh siapa ko Cina. Kerana bila usul dia tu tumbuh pada tempat yang wajib kena basuh, maka pada forok pun wajib kena basuh. Tu kaedah. Ni. Melainkan kalau tangan tumbuh pada lengan, tumbuh pada kepala bahu. Tangan lagi naik mana? Kepala bahu. Siapa mana? Siapa betul di tangan ni? Wajib tak basuh tangan ni? Tak wajib. Bapa? Tengok pada humbi, pada usul tumbuh pada tempat tidak wajib basuh. Begitu juga tadi. Ada pun tadi, hak ni tumbuh pada tempat wajib basuh. Maka walau panjang setara mana pun wajib kena basuh. Tak berlaku lah panjang sampai gitu, tapi nak royak hukum. Maka supaya juga ni sideburn. Sideburn ni tumbuh pada tempat had yang wajib kena basuh. Maka sebab tu sideburn panjang setara mana pun kena basuh. Tak boleh nak selit atas telinga tu. Orang perempuan beringat molek. Rambut dia panjang. Maka tai nak ambil semaya tu, dia ambil sideburn dia ni, letak di belakang. Dia basuh. Padahal sideburn dia tu, humbi dia tumbuh pada muka tempat yang wajib kena basuh. Maka walau panjang mana pun rambut sideburn, habis kena belakang tu. Tiba-tiba dia selit belakang telinga. Hujung rambut sideburn. Sebing. Sideburn tu tak kena air. Tak sah air semaya. Tak semaya. Bila akhirat, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Beringat baik dia kata ni. Ibadat lagu tu dah. Habis. Keempatnya daripada 6 perkara fardu wudu, menyapu sedikit daripada kulit kepala. Kita berhenti situ dulu. Kerana hamba ada kelas pula di pondok hamba sendiri. Mana-mana orang nak mari, insya-Allah bolehlah. Malam ni kita hikam syarah Tok Pulaman ni, ilmu tasawuf dan kitab pelita penuntut. Ada adab seorang pelajar.